sekali, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu. Sebelum terbentuknya Islam, masyarakat pada ketika itu hanya mengamalkan ajaran animisme dan tidak mempunyai agama yang tetap, iaitu mereka hanya mengamalkan sembah berhala seperti menyembah patung, menyembah awan, menyembah pokok dan lain-lain lagi. Setelah kemasukan Islam ke alam Melayu, masyarakat Melayu pada ketika itu mula berpegang kepada agama Islam dan mula mengamalkan konsep tauhid, iaitu percaya kepada Tuhan yang satu. Agama Islam menjadi semakin tersebar secara meluas akibat daripada hasil aktiviti dalam menyebarkan dakwah di alam Melayu, sehingga menyebabkan ramai mula memeluk Islam. Serta cara hidup masyarakat pada ketika itu mula berubah dan adat istiadat Melayu mula diperkenalkan. Kemasukan Islam ke alam Melayu menyebabkan keadaan menjadi semakin besar seperti muncul kerajaan baru seperti Pasai dan Perak di Selat Melaka. Oleh itu, terdapat beberapa teori yang telah ditemukan oleh para sejarawan daripada negara yang berbeza, iaitu sarjana ini dimulakan dengan sarjana daripada negara Arab, seterusnya adalah negara India dan berikutan adalah China. Tajuk yang ingin saya sampaikan pada hari ini ialah teori kedatangan Islam dari tanah Arab. Teori ini telah dikemukakan oleh John Graffit dan Niemann di Hollander. Antara teorinya ialah peranan pedagang Arab. Berdasarkan daripada teori ini, terdapat kewujudan hubungan perdagangan orang Arab Parsi dengan penduduk tanah Melayu. Selain itu, pengislaman pemerintah. Pengislaman ke negeri-negeri Melayu dari Mekah telah diutuskan oleh Syekh Islam yang singgah di Malabar dan diislamkan oleh Merah Silur. Selain itu, kekuatan Melaka. Menurut Tommy Piris, pengislaman para miswarah mempunyai kaitan dengan perkahwinan para miswarah dan puteri Pasai. Melaka telah mencapai kegemilangan pada pertengahan kurun ke-15. Melaka juga telah dijadikan sebagai pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. Selain itu, terdapat faktor hubungan tamadun Melayu dengan kerajaan Islam di Asia Barat. Orang Arab telah mengenali tanah Melayu sejak zaman Kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah telah merancang untuk menghantar armada ke tanah Melayu pada tahun 674 dan Barat. Banyak sarjana Barat cenderung untuk melambatkan tarikh kedatangan berdasarkan daripada catatan dinasti Yuan. Selain itu, penganalisian idea Syahid Naqib Al-Aziz. Beliau telah mengemukakan bahan bukti dan hujah daripada pengamatan yang amat dalam bahawa penyebaran Islam daripada kemasukan pedagang Arab. Samping itu, terdapat juga faktor perkampungan perdagangan Arab. Sebuah perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatera dalam buku The Preaching of Islam yang ditulis oleh Thomas Arnold. Seterusnya, kedudukan geografi yang strategik. Negeri yang terletak di sebelah utara tanah Melayu merupakan sebuah negeri yang pertama terima Islam. Selain itu, penemuan artifak yang bercirikan Arab. Ahli arkeologi telah menemui tembikar jenis seladen yang merupakan jenis yang sangat terkenal di kalangan orang Islam pada ketika itu. Follow-on juga merupakan faktor kedatangan Islam ke tanah Arab. Follow-on merupakan sebuah negeri yang ada hubungan lama dengan orang Arab. Follow-on juga merupakan pelabuhan interport barangan Arab di Asia Tenggara. Seterusnya, pendapat Hamkah, kerajaan Bani Umayyah dan kejatuhan kerajaan Islam di Baghdad juga merupakan faktor kedatangan Islam dari tanah Arab. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang teori kedatangan Islam yang seterusnya, iaitu teori kedatangan Islam di India. Teori yang pertama ialah melalui hubungan perdagangan. Islam telah berkembang ke Asia Tenggara menerusi India di wilayah Gujarat dan pantai Coromandel. Pedagang Islam telah menjalinkan hubungan dengan masyarakat Asia Tenggara. Melalui aktiviti perdagangan ini, pedagang Islam telah menyebarkan agama Islam kepada pedagang maupun masyarakat Asia Tenggara. Seterusnya, melalui penemuan batu nisan, Moko telah membuat kajian tentang batu nisan di Pasai yang bertarikh 1420 Masehi dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Buktinya, Bukit telah membuat penemuan penting apabila beliau mendapati terdapat persamaan batu nisan yang telah dijumpai. Bentuk kedua fizikal batu nisan yang telah dijumpai mempunyai persamaan dengan batu nisan di Gujarat, iaitu Umar Ibni Ahmad Kazurani. Namun begitu, ada kenyataan bahawa seni ukir di Gujarat tidak terdapat di rantau Asia. Oleh sebab itu, Bukit telah berpendapat bahawa batu nisan di Gujarat bukan sahaja untuk tempatan, malah untuk dieksport ke luar negara. Selanjutnya, melalui pengislaman pemerintahan, Malik As-Saleh merupakan insan yang pertama menjadi Raja Islam di Pasai. Beliau juga adalah seorang pedagang Bengali dan berasal dari Bangala. Catatan Marco Polo ada mengatakan bahawa beliau telah menyaksikan penduduk Perak telah masuk Islam. Jelaslah bahawa penduduk tempatan mempunyai sikap taat setia kepada pemerintah. Di samping itu, oleh sebab Parsi menganggap Fatimi sebagai negeri Islam yang pertama memeluk Islam, maka telah disimpulkan bahawa Islam berasal dari Bengala.
Selain itu, melalui pegangan mazhab, para pedagang Bengali bermazhab Syafi'i sama seperti mazhab ala Melayu. Ada teori yang dikemukakan oleh Firokel bahawasanya beliau menganggap Islam ini dibawa dari India Selatan. Hal ini dikatakan oleh kerana terdapatnya ciri-ciri mistik, sasaroman dan sebagainya yang terdapat di India adalah berasal dari India Selatan. Seterusnya, saya akan mentangkan teori kedatangan Islam di alam Melayu berdasarkan sarjana daripada China. Antaranya ialah melalui hubungan perdagangan antara negara Arab dan negara China. Hubungan ini dicatatkan telah berlaku sebelum kelahiran agama Islam lagi di tanah Arab. Hubungan perdagangan ini terjalin disebabkan keperluan ekonomi antara mereka. Yang kedua, telah wujudnya kegiatan perdagangan antara negara Arab dan negara China. Di China, para pedagang Arab sudah lama wujud dengan membawa barang-barangan seperti bau-bauan, batu-batan yang berharga dan juga mutiara serta barangan dari Parsi terutamanya pokok resin. Manakala mereka juga akan membeli barangan daripada China iaitu mutiara dan juga tembikar. Kegemilangan kota Kanton iaitu Guangzhou dan Hainan juga menjadi asbab penyebaran Islam ke tanah Melayu. Teori ini dipelopori oleh seorang penulis Spanyol iaitu Emmanuel Godinho di Aradia. Antara bukti dan hujah rasional yang dikemukakan oleh beliau adalah penemuan batu bersurat. Kesemua bukti sejarah ini mencatatkan adanya masyarakat Islam dan menunjukkan arah kedatangan Islam ke rantau ini melalui negara China. Ini dibukukan dengan hujah bahawa wujudnya hubungan perdagangan di antara tanah Arab dengan negara China yang membawa masuk agama Islam ke negara China. Kemudian daripada negara China, Islam telah dibawa ke alam Melayu. Menurut catatan sejarah, terdapat banyak laporan tentang kedatangan utusan khalifah ke negara China. Pendakwah Arab yang pertama ke negara China ialah Wahab Abi Kabsyah yang diutus oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat dinasti Tang, iaitu pada 618 Masihi hingga 907 Masihi, Khalifah Abu Ja'far telah membantu kerajaan China dan sebagai balasannya, Maharaja telah memberikan keistimewaan kepada orang Arab iaitu membenarkan tentera Islam bermastautin di sana dan berkahwin dengan wanita Cina. Maka berlaku proses asimilasi dan saling mempengaruhi dalam kebudayaan dan juga bahasa. Kesan dari kedudukan istimewa ini menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan warga tempatan dan dianggap telah mengancam kemajuan ekonomi dan keselamatan orang Cina. Akibatnya telah berlaku pemberontakan kaum tani yang mendesak pemerintah untuk mengusir bangsa asing dari bumi Kanton. Implikasi daripada perkara tersebut membawa kepada penghijrahan para pedagang yang terselamat untuk ke Campar, Patani, Kedah, Palembang, Jawa dan lain-lain demi mendapatkan perlindungan. Terdapat beberapa penemuan sumber artifak yang membenarkan teori penyebaran Islam di China, antaranya termasuklah penemuan batu bersurat bertarikh 1303 di Kuala Berang, Terengganu. Terdapat juga persamaan unsur seni bina China dengan unsur seni bina masjid di Kelantan, Melaka dan Pulau Jawa. Seperti tadi kita telah mendengar penjelasan ketiga-tiga teori iaitu daripada India, daripada China dan daripada Arab. Jadi saya akan membincangkan penjelasan apakah hubung kait serta persamaan yang kita dapat pelajari daripada ketiga-tiga teori tersebut. Seperti yang kita tahu, penyebaran agama Islam ke tanah Melayu dahulu telah mengubah banyak perkara, terutamanya cara sistem pemerintahan sultan dan pembesar-pembesar Islam. Kita telah dapat melihat teori-teori penyampaian agama Islam ke serata tanah Melayu. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga teori ini tidak mendapat titik temu. Namun begitu, teori-teori ini mempunyai persamaan pandangan, iaitu Islam adalah agama yang dikembangkan di Nusantara melalui jalan damai. Islam tidak mengenal adanya misi sebagaimana dijalankan oleh golongan Kristian dan Katolik. Apakah yang dimaksudkan dengan jalan damai tersebut? Mereka menggunakan satu-satunya cara iaitu melalui perdagangan. Perdagangan adalah cara terbaik bagi menyebarkan sesebuah fahaman atau meluaskan kuasa. Terdapat beberapa kesan yang boleh dibincangkan berdasarkan hal ini. Antaranya adalah mereka menyandikan agama Islam sebagai tajuk perjualan. Ini disebabkan datangnya kepercayaan baru ke tanah Melayu, lalu menjadi tular dan penduduk di sana kerap membincangkan hal ini dalam kehidupan seharian mereka. Pedagang-pedagang ini juga telah memainkan peranan yang sangat penting iaitu mengamalkan ajaran Islam dalam perniagaan. Pedagang-pedagang ini bersifat jujur dalam perniagaan dan tiada penipuan berlaku. Hal ini telah menarik minat para penduduk tempatan untuk berurusan dengan mereka. Dan secara tidak langsung, pedagang-pedagang ini telah mempamerkan sifat-sifat terpuji yang menjadi titik tarik para penduduk mula menerima agama Islam di kawasan mereka. Persamaan yang paling tertara antara ketiga-tiga teori ini adalah mereka menjaga hubungan baik dengan pemerintah tempatan yang membolehkan para pedagang berdakwah tanpa halangan dan seterusnya memudahkan agama Islam ini tersebar dengan lebih pantas.
Dalam pada masa yang sama, mereka juga telah menetap dan membina perkampungan di sana. Hal ini dapat dilihat dari segi seni bina yang banyak dipengaruhi oleh seni bina dari China, India dan Arab. Bagaimanapun juga, ketiga-tiga teori di atas memiliki kelemahan dan kekuatan serta pengikut peculiar yang sendiri. Misalnya, Buya Hamka. Buya Hamka yang menjadi pencetus teori Mekah. Buya Hamka menjelaskan jika teori tersebut dengan mendasarkan pandangannya bahawa peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Hal ini sekaligus menolak teori Gujarat yang menjelaskan bahawa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Kesimpulannya, Islam merupakan agama terakhir yang dianuti secara besar-besaran dalam kalangan bangsa Melayu di Nusantara. Teori kedatangan Islam ke tamadun Melayu mempunyai pelbagai kaedah dalam penyebaran agama Islam, iaitu melalui pedagang-pedagang dari Arab, India dan juga Cina. Kedatangan Islam dan perkembangannya telah memberi pengaruh dan kesan yang sangat besar kepada masyarakat tempatan di alam Melayu, iaitu dari aspek sosial budaya, politik dan juga ekonomi. Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah, kepercayaan, politik dan pemerintahan, sistem kekeluargaan, adat dan juga cara hidup. Penyerapan Islam ini boleh berlaku secara berperingkat dalam kalangan masyarakat, bermula daripada golongan istana, pembesar sehinggalah pada rakyat biasa. Hakiki sekali, dapatlah disimpulkan bahawa kedatangan pengaruh Islam ke tamadun Melayu telah lama disebarkan oleh para pedagang sejak dari dulu lagi.